Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Saya Kaunselor Syamsul Bahrin bin Harun. InsyaAllah pada kali ini akan terus berkongsi sedikit pengetahuan dan pengalaman berkaitan pengurusan diri, dan fokus kita pada kali ini adalah berkaitan pengurusan komponen spiritual. InsyaAllah sebelum kita teruskan, saya berharap sahabat-sahabat yang belum subscribe boleh tekan butang subscribe, aktifkan loceng yang berbunyi, dan share dengan rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan manfaatnya lebih merata. Pada kali ini fokus kita adalah berkaitan pengurusan spiritual, ataupun perkataan yang lebih kerap digunakan dalam kalangan orang awam ialah pengurusan komponen rohani. Seperti mana pengurusan komponen fizikal, begitu juga pengurusan komponen intelektual dan pengurusan komponen emosi, maka untuk pengurusan komponen spiritual atau rohani, ia juga mesti kita urus keperluannya mengikut fitrah, iaitu mengikut keperluan yang Allah tetapkan. Sebelum saya teruskan kepada isi yang utama, saya ingin highlightkan yang kita maksudkan dengan komponen spiritual ataupun komponen rohani dalam konteks perbincangan ini ialah apa yang kita sebut sebagai hati nurani. Apakah keperluan asas hati nurani kita? Keperluan asas hati nurani kita yang pertama adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan. Kalau dari perspektif Islam, sudah tentulah yang dimaksudkan dengan perkara-perkara keimanan itu adalah keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab, keimanan kepada rasul, keimanan kepada hari akhirat, dan keimanan kepada qada dan qadar. Seterusnya, apa lagi yang diperlukan oleh hati nurani kita? Hati nurani kita perlu dipenuhi dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Bermula dengan sesudah kita mengucapkan dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hendaklah kita mendirikan perintah solat fardu 5 waktu, yakni fardu subuh, fardu zuhur, fardu asar, fardu maghrib, dan fardu isya. Seterusnya, apa lagi? Amal soleh yang asas yang kita perlu lakukan supaya hati nurani kita terbangun. Kita perlu melaksanakan perintah puasa Ramadan. Kita perlu mengeluarkan zakat yang asasnya zakat fitrah. Kemudian kalau kita berharta, mempunyai wang yang sampai haul dan nisabnya, keluarlah zakat. Dan sekiranya kita mampu, pergilah ke tanah suci Makkah dan Madinah. Makkah untuk melakukan umrah dan haji, Madinah untuk ziarah Rasulullah SAW. Seterusnya, apa lagi yang diperlukan oleh hati nurani? Sesudah perkara-perkara berkaitan dengan keimanan dan amal soleh, yang ketiga yang diperlukan oleh hati nurani ialah kita perlu hiasi hati nurani ini dengan sifat-sifat mahmudah ataupun sifat-sifat terpuji. Seperti apa? Ikhlas. Bila kita melakukan sesuatu semata-mata kerana Allah, bukan kerana hendak dipuji, bukan kerana pangkat, bukan kerana harta. Walaupun orang bagi pangkat tak apa ambil, walaupun orang bagi harta tak apa ambil, tapi bukan kerana ingin dipuji, bukan kerana pangkat, bukan kerana harta. Seterusnya, apakah lagi sifat-sifat mahmudah yang kita perlu? Kita hendaklah ada
sifat syukur di atas nikmat yang Allah bagi. Apa saja nikmat yang Allah bagi, kita kena bersyukur. Dan kita memang sentiasa memperoleh nikmat daripada Allah SWT, daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besarnya. Kemudian kita perlu ada sifat apa? Sifat sabar apabila Allah uji kita. Sebenarnya ujian kepahian ini bukan berlaku kerap dalam kehidupan kita, sekali-sekala saja. Sabar bila kita diuji. Kemudian kita perlu ada juga sifat redha dalam apa saja yang Allah takdirkan untuk kita. Sesudah kita merancang, berusaha, berdoa, tawakal pada Allah. Apa keputusan Allah, kita redha. Jadi 3 perkara ini, iaitu perkara keimanan, perkara yang berkaitan dengan amal soleh, dan perkara yang berkaitan sifat-sifat mahmudah tadi, perlu kita bangunkan, hiasi dalam hati nurani kita. Jadi apa hasilnya? Kalau hati nurani kita dibangunkan, dihiasi dengan perkara-perkara keimanan, amal soleh dan sifat-sifat mahmudah, maka kita akan memiliki hati nurani insya-Allah yang bertakwa. Dan hati nurani yang bertakwa inilah yang akan menjadi raja, yang akan memerintah, mengarah akal untuk berfikir ke arah perkara yang baik, yang akan memerintah, mengarah emosi untuk beremosi dengan emosi yang sesuai, cara yang betul dan stabil. Akhirnya akan memerintah anggota fizikal kita untuk melakukan perkara yang baik saja dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik. Saya suka ingatkan diri saya dan juga sahabat-sahabat sekalian, kita tidak ada pilihan melainkan untuk membangunkan hati nurani dengan perkara keimanan, amal soleh dan juga sifat-sifat mahmudah. Sekiranya kita leka atau alpa, maka syaitan akan menggunakan nafsu kita untuk menguasai hati nurani. Dan na'udzubillah, bila syaitan telah menggunakan nafsu untuk menguasai hati nurani kita, maka hati nurani tidak akan jadi hati nurani yang bertakwa. Bila hati nurani tidak menjadi hati nurani yang bertakwa, maka hati nurani akan jadi raja yang jahat, raja yang akan mengarahkan akal fikiran untuk berfikir, untuk berbuat jahat, akan mengarahkan emosi untuk membenci, memusuhi, mengkhianati orang lain, dan juga akan memerintahkan na'udzubillah anggota untuk jadi tentera atau pelaksana dalam berbuat berbagai kejahatan. Jadi kemuncak dalam pengurusan diri ini sebenarnya terletak kepada kejayaan kita untuk menguruskan hati nurani kita. Sama ada hati nurani kita dipenuhi dengan perkara keimanan, amal soleh dan sifat-sifat puji ataupun tidak. InsyaAllah kalau kita berjaya memenuhi hati nurani kita dengan perkara keimanan, amal soleh dan sifat-sifat puji, maka jadilah kita tadi hati nurani yang bertakwa. Dan insyaAllah kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan di akhirat tempatnya bagi mereka yang mempunyai hati nurani yang bertakwa tadi, insyaAllah ialah di syurga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi sehingga di sini perkongsian pada kali ini, saya doakan Allah permudahkan tuan-tuan untuk memahaminya, menghayati dan menterjemahkannya dalam kehidupan. Dan sebelum saya mengakhiri, saya harap sahabat-sahabat yang belum subscribe boleh subscribe dan aktifkan lonceng yang berbunyi serta share dengan rakan-rakan yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.